Kemurungan adalah salah satu gangguan kesihatan mental yang paling biasa di dunia. Begitu juga di Malaysia. Menurut satu kajian asas kesihatan, lebih 5 juta orang berumur 21 tahun ke atas mengalami gangguan mental dan emosi dan golongan B40 merupakan golongan yang mempunyai peratusan yang paling tinggi untuk mengalami kemurungan. Ini tidak menolak kemungkinan orang yang paling rapat dengan kita boleh mengalaminya. Apabila korang mengetahui rakan atau orang tersayang tertekan, kami boleh memberikan sokongan sosial untuk membantu mereka melalui masa yang sukar. Walau bagaimanapun, kita cenderung keliru tentang cara bertindak balas dengan sewajarnya. Apa yang perlu dilakukan apabila berhadapan dengan rakan yang tertekan? Kali ini, saya akan berkongsi bersama korang beberapa tip yang boleh korang buat. Jadi, tontonlah sampai habis video ini. Bagi korang yang tidak pernah mengalami kemurungan sebelum ini, mungkin sukar untuk memahami apa yang dialami oleh penghidapnya. Berikut ialah beberapa frasa atau ayat yang sebaiknya dielakkan. Bergembiralah. Mengalami kemurungan adalah berbeza daripada mengalami hari yang buruk. Kita mungkin boleh bangkit dari hari yang buruk dengan mudah. Sebaliknya, seseorang yang mengalami kemurungan memerlukan rawatan untuk jangka masa yang panjang. Malah, ia boleh mengambil masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Jika korang meminta rakan yang tertekan untuk bergembira, ini mungkin akan membuatkan dia lebih menderita. Adalah idea yang baik untuk mengesahkan perasaan mereka dengan kata-kata seperti, "Saya tahu mungkin mengambil sedikit masa untuk berasa lebih baik, masih ada harapan." Bagaimana korang boleh tertekan? Rakan korang mungkin kelihatan baik dalam hidup mereka seperti mereka mempunyai pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus atau keluarga yang mesra. Walau bagaimanapun, ketahui bahawa kemurungan tidak mendiskriminasi antara orang, tetapi semuanya boleh terdedah kepada kemurungan klinikal. Orang yang kelihatan hebat di permukaan kehidupan tidak bermakna mereka tidak terluka. Korang tidak kelihatan tertekan. Kemurungan boleh menjejaskan orang secara berbeza. Kebanyakan mungkin akan merasakan perubahan dalam kesihatan fizikal mereka akibat terlalu letih. Sesetengah juga mungkin kelihatan sihat sempurna seperti biasa. Mereka mungkin masih boleh pergi bekerja, malah tersenyum dan ketawa. Tiada siapa yang tahu apa yang mereka rasa dalam fikirannya. Sebaliknya, mereka mungkin mengalami penderitaan dalaman tetapi tidak dapat menunjukkannya kepada umum. Maka ini juga akan berlalu. Memang ini akan berlalu, tetapi orang yang tertekan sukar untuk menerima hukuman itu. Apabila seseorang itu dalam keadaan tertekan, ia seolah-olah tidak dapat melihat cahaya di hujung terowong. Kemurungan terasa tidak henti-henti dan rasanya tidak pernah berakhir. Daripada menyebut kata-kata ini, mungkin korang boleh berkata, "Sekarang ini hari-hari korang mungkin sukar, pasti saya akan berada di sisi korang untuk membantu." Berhenti berasa tertekan. Ayat ini boleh menyakiti seseorang yang mengalami kemurungan. Jika mereka boleh keluar dari fasa ini tidak lama lagi, sudah tentu mereka akan melakukannya. Walau bagaimanapun, kemurungan penyembuhan memerlukan kaunseling, ubat dan terapi yang sesuai untuk berasa lebih lega. Itulah beberapa frasa atau ayat yang harus dielakkan dalam memberi respons kepada rakan korang yang tertekan. Kadang-kadang tanpa kita sedari kata-kata yang kita ucapkan akan mempengaruhi keadaan mental seseorang. Oleh itu, adalah penting untuk kita mempelajari cara berkomunikasi dengan baik. Lakukan perkara berikut jika rakan korang tertekan. Tunjukkan keprihatinan. Di tengah-tengah masa sukar seperti ini, rakan korang memerlukan seseorang yang akan mengambil berat tentang keadaannya. Sebagai contoh, korang boleh memberi pelukan atau sentuhan lembut untuk menunjukkan bahawa korang benar-benar mengambil berat. Jika korang berasa janggal dalam situasi ini, korang juga boleh hanya berkata, "Saya mengambil berat tentang korang" atau sesuatu yang serupa. Kata-kata berpuisi mungkin tidak begitu diperlukan dalam keadaan ini. Pada dasarnya, korang perlu menunjukkan sikap prihatin. Ia juga memberitahu orang itu bahawa dia penting kepada korang. Ingatkan dia bahawa korang sentiasa ada untuknya. Menurut kajian, orang yang tertekan cenderung untuk menarik diri dari persekitaran mereka. Ini berlaku kerana orang itu merasakan tiada siapa yang memahami apa yang dia rasa. Langkah penting yang boleh korang ambil ialah meluangkan masa untuk mereka.
Korang boleh meluangkan masa bersama dan jangan lupa untuk menawarkan bantuan. Jika dia tidak bersedia untuk bercakap, tidak mengapa. Cuba untuk berinteraksi dengan kerap seperti bertanya kabarnya, bagaimana keadaannya, dan perkara lain tanpa terlalu sukar untuk bercakap. Korang boleh berjumpa dengan mereka secara peribadi atau melalui telefon. Tanya apa yang boleh dibantu. Kemurungan akan memberikan beban yang agak berat bagi orang yang mengalaminya. Selain menjejaskan mental, kemurungan juga mempengaruhi keadaan fizikal seseorang. Jadi, mungkin banyak yang boleh korang lakukan untuknya. Apabila menawarkan bantuan, rakan korang pada mulanya mungkin menolak tawaran itu kerana takut menjadi beban. Jelaskan kepadanya bahawa korang tidak kisah dan ingin membantu meringankan kerjanya. Sebagai contoh, daripada bertanya, apa yang boleh saya lakukan untuk korang, tawarkan bantuan khusus seperti, bolehkah saya datang ke rumah korang hari ini untuk membantu menyediakan makan malam-malam ini? Jadilah pendengar yang baik. Apabila rakan korang bersedia untuk bercakap, cuba dengar dengan penuh simpati. Pastikan korang mendengar tanpa mengganggu perbualan. Dengan memberi dia kebebasan untuk meluahkan masalahnya, korang boleh membantu dia mengurangkan perasaan tertekan. Pastikan dia bukan seorang yang lemah. Orang yang tertekan cenderung berasa lemah kerana ada sesuatu yang tidak kena dengan mereka. Sebenarnya, kemurungan adalah penyakit yang berkaitan dengan faktor genetik, hormon dan boleh disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Ini tidak bermakna mereka lemah, malah mereka memerlukan banyak kekuatan untuk melawan. Jadi, mereka sebenarnya mungkin lebih kuat daripada yang difikirkan sebelum ini. Pastikan dia kuat, tabah dan mampu mengharungi masa-masa ini. Tegaskan bahawa ada harapan. Seperti penyakit perubatan lain, kemurungan boleh dirawat sehingga pulih. Yakinkan rakan korang bahawa masih ada harapan untuk bangun dengan penjagaan dan rawatan yang betul. Mungkin korang boleh menjemput rakan korang untuk mula mengambil kaunseling dengan profesional dalam bidang mereka. Berikut ialah beberapa perkara yang perlu dielakkan dan perkara yang perlu dilakukan apabila rakan korang tertekan. Pastikan korang membantunya sebaik mungkin sehingga dia pulih sepenuhnya daripada keadaannya sekarang. Harap video tentang kemurungan ini dapat memberi manfaat kepada korang semua. Terima kasih dan jumpa lagi.